Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada hari ini. Tajuk pelajaran hari ini ialah reka bentuk mekanikal. Objektif yang perlu kamu dapat pada hari ini ialah mengenal pasti komponen mekanikal. Gambar foto menunjukkan seseorang yang menunggang sebuah basikal sukan, sport bicycle. Cuba kamu perhatikan gambar foto tersebut. Basikal adalah terdiri dari beberapa komponen mekanikal yang dipasang secara gabungan atau dipasang secara bersendiri. Okay. Kamu mungkin telah biasa melihat komponen-komponen mekanikal ini. Okay. Yang pertama ini ialah galas berbola. Dan yang di bawah ini ialah rantai. Di bahagian handle terdapat dua buah rek yang mengawal kelajuan basikal. Apa yang dimaksudkan dengan sistem mekanikal ini? Sistem mekanikal bertujuan mengurangkan tenaga manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Dan komponen mekanikal ini dia bertindak secara gabungan. Okay. Gabungan komponen mekanikal ini membolehkan sesuatu produk berfungsi, bergerak atau berputar. Dan pergerakan mekanikal bertujuan memindahkan satu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Jadi, kegunaan gabungan komponen ini ialah untuk membolehkan sesuatu produk berfungsi atau berputar. Dan pergerakan mekanikal ini bertujuan memindahkan satu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Mengenal pasti komponen mekanikal. Apa dia sistem mekanikal? Sistem mekanikal adalah beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi menyelesaikan sesuatu tugas yang telah diprogramkan. Selain itu, sistem ini juga merupakan mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan sesuatu hasil pengeluaran. Jadi, di sini adalah bermaksud sistem mekanikal ini adalah beberapa komponen. Ada banyak komponen dalam satu sistem yang berfungsi dia sebagai penghantar bagi menyelesaikan suatu tugas yang telah diprogram. Okay. Selain itu, yang kedua, sistem ini juga merupakan mekanisme yang digunakan bagi mendapatkan suatu hasil pengeluaran. Untuk menghasilkan reka bentuk sistem yang dikehendaki, dalam satu sistem tu, dia terdapat pelbagai komponen mekanikal yang digunakan, sama ada secara berasingan atau gabungan. Gambar rajah peterminda berikut menunjukkan komponen mekanikal. Terdapat lebih kurang 11 komponen mekanikal yang digunakan dalam reka bentuk sesuatu gadget mekanikal. Komponen yang pertama yang biasa kita jumpa ialah gear, pautan ataupun linkage,
tuel atau juga dikenal sebagai tuas, dan juga dalam bahasa Inggrisnya dipanggil sebagai lever, takal, ya, puli, ya. Tali sawat juga dikenali sebagai belting, aci sesundul yaitu camshaft, dan aci engkol juga dikenali sebagai crankshaft, gelongso yaitu slider, galas berbola yaitu ball bearing, bindu juga dikenali sebagai cap, dan rantai juga dikenali sebagai chain. Kita mengenali komponen mekanikal yang pertama, yaitu gear. Gear adalah komponen yang digunakan bagi memindahkan kursi. Pada sebuah gear terdapat satu struktur yang dipanggil gigi. Gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Terdapat pelbagai jenis gear. Ada lebih kurang 11 jenis gear. Yang pertama, gear serum, gear taji, gear helix, gear tulang herring, gear rak, gear pinan, gear meter, gear skru, gear dalam, gear serong pilin, dan gear belitan. Setiap gear ini mempunyai fungsi yang berbeza antara satu sama lain. Gambar foto 2.21 menunjukkan komponen mekanikal yang digunakan dalam jam. Kalau kamu lihat gambar raja sebuah, ini gambar foto jam, di dalam dia terdiri daripada gabungan banyak gear-gear yang mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Jenis-jenis gear. Yang pertama adalah gear serum atau bevel gear. Yang kedua, gear taji, spur gear. Yang ketiga, gear helix, helical gear. Yang keempat, gear tulang herring, herringbone gear. Yang kelima, gear rack dan pinan, rack and pinan gear. Yang keenam, gear meter. Yang ketujuh, gear screw. Yang ke-8, gear dalam. Yang ke-9, gear serong pilin. Yang ke-10, gear belitan. 10 jenis gear ini dia dipasang tidak bersendiri, dia pasang berpasangan. Dia ada pasangan dia. Dan cara pemasangan dia pula, dua buah gear ni dihubung. Kalau macam gear serong ini, dia punya gigi dia dalam keadaan bersudut serong, dan dia pasang dalam sudut 90 darjah. Tapi gear taji pula, dia pasang sebelah menyebelah. Bagi gear dalam ni dia agak unik. Gear yang kecil ni dia terletak di dalam sebuah gear yang lebih besar. Gear rack
Pinion ini pula, dia ini dia letak, dia yang pertama ni berbulat dalam bentuk bulat, tapi dia di bawah ni dia berbentuk rata. Komponen yang kedua ialah pautan ataupun disebut dalam bahasa Inggeris sebagai linkage. Komponen ini berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan sesuatu sistem. Pautan ini biasanya yang mudah kita lihat biasanya digunakan pada pintu. Cikgu nak tunjukkan satu video kegunaan pautan dalam sistem mekanikal yang lain. Dalam video ini, komponen pautan digunakan dalam lengan robot untuk mencengkam barang, untuk memegang barang. Mari kita menonton tayangan video berikut. Komponen yang ketiga ialah tuil atau tuas. Yang ketiga adalah tuil atau tuas. Tuil atau tuas juga dalam bahasa Inggeris disebut sebagai lever, ialah sistem yang berkaitan daya, beban dan fulcrum. Terdapat 3 jenis tuas, iaitu tuas kelas 1, tuas kelas 2 dan tuas kelas 3. Elemen penting dalam tuas kelas 1 ialah fulcrum. Fulcrum diletak di sebelah tengah, manakala beban dan daya diletak di sebelah tepi. Dan daya dan beban ini mempunyai kecenderungan menekan ke bawah. Contoh peralatan yang menggunakan konsep tuas kelas 1 ini ialah plier gabung. Gambar plier gabung di mana tengah dia adalah fulcrum, di muncungnya adalah beban dan di hulunya adalah daya. Tuas kelas 2. Tuas kelas 2, fulcrum dia letakkan di sebelah ujung, manakala beban di tengah yang menekan ke bawah dan daya perlu diangkat ke atas. Contoh perkakas yang digunakan dalam kehidupan kita ialah kereta sorong. Tayar depan ni adalah fulcrum, bucket dia ni untuk beban, dia menekan ke bawah, dan pedal dia ni, handle dia ni adalah daya di mana untuk menggerakkan kereta sorong ini dan mengangkat beban, daya perlu diangkat ke atas. Tuas kelas 3.
Tuas kelas 3, fulcrumnya juga berada di hujung seperti tuas kelas 2. Dayanya menekan ke atas dan dayanya di tengah, dia menekan ke atas dan bebannya di hujung menekan ke bawah. Peralatan yang biasa kita jumpa ialah pengopot ataupun stapler. Komponen mekanikal yang berikutnya ialah takal ataupun puli. Takal ialah mesin ringkas yang terdiri daripada satu roda berputar pada ganda. Ini dia roda berputar dia. Okay. Tunjukkan ni. Ini roda berputar dia. Dan roda tadi dipegang oleh ganda. Okay. Dengan menggunakan takal, okay, dengan gunakan takal, beban menjadi ringan dan mudah diangkat. Okay. Ini fungsi dia untuk mengangkat beban. Okay. Mudah mengangkat beban yang berat. Okay. Komponen yang berikut adalah tali salwat, juga dikenali sebagai belting. Okay. Ini tali salwat. Tali salwat ni dia macam rantai jugalah fungsi dia. Banyak digunakan dalam industri pemesinan, okay, konveyor dan pada motosikal berkuasa besar. Tali salwat yang digunakan adalah untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal di pacu. Okay. Ini yang depannya ni takal di pacu dan yang belakang ni takal pemacu. Okay. Biasanya sistem ini kita jumpa pada enjin ataupun motor elektrik. Ayah kamu kebanyakannya mempunyai kenderaan, kereta, di setengahnya ada lori. Jadi jika kamu buka sebuah enjin kereta, okay, kamu akan menjumpai dua jenis komponen ini. Okay. Yang pertama dipanggil aci sesundul, okay, ni, ataupun camshaft. Dan yang kedua aci engkol ataupun crankshaft. Okay. Ini pemilik motosikal pun dia kenal benda ni, dia biasa dengan benda ni, sebab banyak orang muda ni dia minat motosikal, dia suka buka-buka motosikal. Okay, kita lihat dulu aci sesundul. Aci sesundul ni biasanya kita jumpa dalam kenderaan bermotor, seperti kereta. Dia digunakan untuk membuka dan menutup injap ataupun valve kereta. Aci engkol pula, dia berfungsi untuk menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Seterusnya sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Kenderaan kita bergerak kerana adanya komponen mekanikal yang ini. Komponen yang seterusnya ialah gelongso atau slider. Dia berfungsi sebagai pengurang geseran bagi menggerakkan sesuatu komponen.
Komponen ini banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Dan beban pada gelongsor digerakkan secara mendatar. Okey, dia kat sini dia ada menggunakan galas berbola kat sini. Dia ada roda kat sini. Okey. Dan kamu lihat yang bawah dia ni untuk membawa beban berat dan pergerakan dia adalah mendatar. Galas berbola, okey, ataupun ball bearing. Ini biasa kita jumpa khususnya galas berbola ni sistem mekanikal yang menghasilkan gerakan biasanya menggunakan galas berbola. Galas berbola ni fungsi dia adalah pengantara bagi objek yang berputar. Okay. Dia juga bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Biasanya kita jumpa pada bahagian roda kenderaan. Okay, ini roda kenderaan kita ni, dia letak dekat sini. Galas berbola tak sini untuk melancarkan putaran roda. Okay. Dia letak ni pada bahagian yang disebut sebagai ganda. Ini ganda ni. Dan ni adalah galas berbola dia ni. Komponen yang berikut adalah bindu. Okay. Bindu ataupun dikenali sebagai cap. Bindu digunakan bersama dengan mesin gerudi. Okay. Fungsinya ialah untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Untuk memasang mata gerudi pada mesin gerudi ini ada dekat ujung dia. Dia memerlukan satu pengunci khas. Okay. Dia perlu satu pengunci khas. Dan yang terakhir adalah rantai atau chain. Dia berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua pihak. Terdapat banyak digunakan pada basikal dan motosikal. Okey, sekian, terima kasih. Bertemu di video yang berikutnya.